Baiklah Yang Berbahagia Datuk dan hadirin yang saya hormati sekalian, kita teruskan sahaja dengan memanggil peserta ketujuh kita pada hari ini yang berasal dari Kedah, berumur 22 tahun, akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk Pengurusan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan di ASEAN. Untuk itu saya serahkan pentas ini kepada saudara Muhammad Rosman Muhammad Razif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semua tahu pada awal tahun ini kita dikejutkan dengan satu fenomena puting beliung kecil yang melanda utara tanah air. Dan secara peribadinya, saya sendiri melihat fenomena tersebut betapa dahsyat yang ianya berlaku zaman saya sendiri. Tinggalkan di utara, kita lihat di sini. Cuba hadirin-hadirat sekalian bayangkan pula, macam pagi tadi saya tengok mendung saja. Kalau habis majlis ini, kita keluar daripada bangunan ini, tiba-tiba puting beliung datang. Habis air dalam Tasik Pucang jadi sedutnya di badai satu Putrajaya. Jadi padang jarak, padang tekur. Dan mendapat satu gelaran. Tahu gelaran apa? Masa bencana puting beliung. Baik, persoalan saya ingin timbulkan. Agak-agak mak-mak yang semua ada dekat sini masih lagi fikir ke rumah ni berselerak ke tak? Adakah masih fikir lagi ke kereta aku macam mana? Anak-anaknya muda ni sibuk lagi ke nak cari? Tidak. Saya katakan sekiranya berlaku bencana pada hanya kotak inilah yang anda akan cari. Percaya? Baik, saya buktikan. Kita dapat lihat tak kala berlakunya bencana gempa bumi di Myanmar pada tahun 2011 dan bencana Taufan Haiyan yang melanda Filipina pada tahun 2013. Mangsa bencana berebut-rebut untuk mendapatkan bantuan kotak bencana. Ketika itu sedang berlaku, betapa dahsyatnya kuasa bencana sehingga mampu mengubah perwatakan manusia. Maka, berdirinya saya pada hari ini menyedari betapa pentingnya untuk kita membincangkan bukan setakat kotak ini tapi mengenai pengurusan bencana. Maka saya akan menyampaikan isu mengenai sistem pengurusan bencana di ASEAN dan bantuan kemanusiaan. Secara mudahnya, akan ada 5 perkara yang saya akan sampaikan. Pertama, akan saya kongsikan mengenai apakah fakta-fakta bencana yang sering berlaku di rantau ASEAN. Kedua, akan saya ceritakan bagaimana reaksi pemimpin ASEAN dalam isu pengurusan bencana. Ketiga, saya tunjukkan sistem AHA Center yang bersepadu dan sistematik. Keempat, bagaimana pada hari ini ada tunjang dan tulang belakang AHA Center ini. Dan yang kelima, akan saya bagaimana kejayaan ASEAN menguruskan bencana. Baik, terus kepada pembawaan saya yang pertama, bagaimana pada hari ini berlakunya bencana di ASEAN. Suka untuk saya memetik fakta yang dikeluarkan oleh ASEAN Disaster Information Network dengan izin Edinet menyatakan sepanjang Januari sehingga September 2014, sebanyak 9 jenis bencana telah dilaporkan seperti letusan gunung berapi, banjir dan sebagainya. Malah, kalau dianalisis secara puratanya, kerugian yang dialami oleh negara ASEAN yang mengalami bencana mencecah sehingga 4.4 bilion US dollar. Dan kalau kita analisis lagi nilai ini, kita boleh bangunkan seluruh sistem pendidikan ASEAN dengan membina lebih 500 buah sekolah. Bayangkan betapa ruginya pada hari ini sekiranya ASEAN tidak berbuat sesuatu dalam isu pengurusan bencana. Namun, itu bukan masalah bagi warga ASEAN. Kerana pada hari ini, bencana yang berlaku ini sebenarnya menjadi batu lompatan dan batu loncatan untuk kita bersatu padu dalam isu pengurusan bencana. Maka dengan itu saya akan ceritakan pula perkara kedua, bagaimana pada hari ini reaksi pemimpin ASEAN dalam isu pengurusan bencana. Para pemimpin ASEAN kita sedar bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan mereka sedar warga ASEAN pada hari ini tak boleh ada satu sikap tunggu bencana berlaku
baru kita nak bertindak. Maka, tercipta Persidangan ASEAN ke-19 di Nusa Dua Bali, Indonesia bersetuju untuk kita menubuhkan agensi pengurusan bencana kita sendiri yang diberi nama Pusat Penyelarasan Bencana dan Pengurusan Bantuan Kemanusiaan atau singkatannya AHA Center, hadirin sekalian. Dan secara peribadinya, saya sebagai belia ASEAN yang berdiri pada hari ini cukup berbangga kerana ASEAN sudah ada agensi pengurusan bencananya sendiri. Berikan tepukan kepada ASEAN, hadirin sekalian. Baik, apa yang ada pada AHA Center ini? Dan inilah perkara ketiganya saya akan ceritakan bagaimana AHA Center ini sebenarnya mempunyai sistem yang bersepadu dan sistematik, hadirin sekalian. Menggunakan sistem yang dipanggil SASOP. Tak kala berlakunya negara anggota, pihak AHA Center berupaya untuk mengumpul semua maklumat yang berlaku di negara bencana dan maklumat inilah yang akan diintegrasikan dan disepadukan untuk dijadikan panduan bagi menyampaikan bantuan ke dan untuk menunjukkan betapa sistematiknya AHA Center ini, hadirin sekalian. Segala maklumat yang diperoleh itu akan ditapis dahulu, dianalisis dan kemudianlah barulah disebarkan kepada umum bagi memastikan tiada masalah seperti kabar angin atau perkara-perkara yang tidak betul tak kala berlakunya bencana, hadirin sekalian. Malah, AHA Center juga akan mereka dengan segera akan melaporkan kepada Depot Tindak Balas Kemanusiaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRD yang berpakaian di Subang agar segera menghantar segala bentuk jenis bantuan ini ke negara bencana. Kerana kita tahu saudara kita yang alami bencana ketika itu benar-benar ke bantuan. Baik, hadirin sekalian. Di sebalik saya menceritakan kehebatan sistem AHA Center ini, mesti anda akan tertanya-tanya, siapa yang menggerak Center ini? Siapakah insan-insan yang memastikan kesemua perkara ini akan berjalan dengan lancar? Maka dengan itu, perkenalkan ASEAN Emergency Response Team ataupun ASEAN ERAT, di mana ASEAN ERAT ini merupakan satu badan sokongan yang akan membantu AHA Center dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada mangsa bencana. Dan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai ASEAN, mari sama-sama kita saksikan klip video yang disediakan dalam bahasa Inggeris dengan izin untuk kita fahami dan teliti. Dipersilakan. The ASEAN Emergency Response and Assessment Team, or known as ASEAN ERAT, is designed to quickly respond to a major sudden onset disaster within the ASEAN region. The role of the ASEAN ERAT is to support the National Disaster Management Offices, or NDMO, of the affected member state in the initial phase of the disaster to conduct rapid assessment, coordinate mobilizations and deployment, and facilitate the incoming relief assistance from the ASEAN member states. The member of ASEAN ERAT is available by the ASEAN Civil Society, ASEAN Secretariat, and AHA Center. The team is managed by the AHA Center to be deployed in a very short notice to provide a fast, reliable, and collective response. The typical mission cycle for the ASEAN ERAT commences from preparation to after-action review, consisting personal preparedness and pre-deployment arrangements, alert, activation and mobilization, deployment, on-site operations, demobilization, and after-action review. ASEAN ERAT is an emergency response and assistance team formed by ASEAN Committee on Disaster Management. This is where the ASEAN member state being part of the emergency response team. Cyclone Nargis hit in and at that time the Myanmar government welcomed the deployment of assessment team from ASEAN countries ahead of others. The ASEAN ERAT will be activated and mobilized after the AHA Center receives requests for assistance from affected member states, or after the affected member states accepts the offer of assistance from the supporting member states.
One ASEAN, one response. Baik hadirin sekalian, berikan tepukan kepada AHA Center. Kita dapat lihat, ASEAN bukan ketinggalan ke belakang dalam teknologi pengurusan bencana setanding dengan organisasi serantau yang lain seperti Kesatuan Eropah. Betapa pada hari ini ASEAN sudah maju ke hadapan dalam pengurusan bencana. Baiklah hadirin sekalian, terus kepada perkara kelima yang saya ingin sampaikan, iaitu contoh bagaimana pada hari ini ASEAN sudah berjaya dalam isu pengurusan bencana. Suka untuk saya memetik kejadian Taufan Nargis yang melanda Myanmar pada Mei 2008 hadirin sekalian. Untuk mengetahui hadirin sekalian, Taufan Nargis ini merupakan taufan yang dikatakan sebagai yang terburuk, ke-8 terburuk yang pernah dicatatkan dan bencana alam yang paling dahsyat pernah melanda Myanmar. Hampir 140,000 orang yang dikatakan meninggal dunia dan hilang, manakala 2 juta rakyat Myanmar lagi pada bencana itu hampir terjejas akibat berlakunya bencana ini. Baik, apa yang kita cuba lihat pada hari ini adalah apakah reaksi ataupun respon ASEAN dalam isu Taufan Nargis yang melanda Myanmar ini. Baik, sekali, suka untuk saya memperkenalkan apabila ada tiga kerjasama besar yang dalam mencuba untuk menangani isu pengurusan bencana di ASEAN, iaitu dipanggil sebagai Tripartite Core Group TCG yang membabitkan ASEAN, bangsa-bangsa bersatu dan kerajaan Myanmar sendiri hadirin sekalian. Baik, kerjasama 3 badan ini sememangnya membuahkan hasil apabila hanya kurang daripada 3 minggu tatkala berlakunya bencana taufan di Myanmar ini hadirin sekalian, sebanyak hampir 330 juta US dollar telah berjaya dikumpulkan. Malah lebih membanggakan lagi apabila pada hari itu hadirin sekalian, badan ASEAN iaitu ASEAN Humanitarian Task Force dengan izin mengetuai kerjasama ini bagi memastikan segala prosedur, segala panduan dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada bangsa bencana. Dan syukur Alhamdulillah, kita dapat lihat hadirin sekalian, kerjasama 3 badan besar ini yang dimonopoli, yang diterajui oleh ASEAN sendiri telah berjaya membangunkan Myanmar sendiri setahun selepas itu. Dilaporkan pada Januari sehingga Oktober 2009 hadirin sekalian, banyak projek pembangunan telah berjaya dilakukan seperti sekolah, pembinaan hospital dan pembekalan air bersih hadirin sekalian. Selain itu hadirin sekalian, kita kena faham, antara kelebihan adalah memandangkan ASEAN ini mengamalkan berkecuali negara-negara yang lain. Bantuan yang akan diberikan ini akan berdasarkan 2 perkara. Pertama, pada hari ini apabila negara yang terkena bencana meminta bantuan ataupun kita sendiri iaitu AHA Center sendiri cuba untuk menyampaikan bantuan, diterima tawaran yang diberikan. Itu perkara yang kita kena faham dan perkara ini sememangnya telah berjaya untuk menguruskan bencana di rantau ASEAN. Baiklah, secara rangkumannya, saya sebutkan sebentar tentang pengurusan bencana dan bantuan kemanusiaan di ASEAN. Satu rangkuman yang saya katakan, bayangkan, ini tanpa ASEAN, agak-agak bagaimana nasib saudara ASEAN kita? Mungkin ASEAN masih ada lagi saudara kita yang hidup berbubungkan langit yang kelabu, buminya tanah retak seribu. Sebelum saya meninggalkan pentas ini, satu persoalan yang saya ingin tinggalkan kepada anda semua. Adakah pada hari ini anda semua selaku warga ASEAN benar-benar berbangga dengan apa yang telah dilakukan oleh ASEAN, benar-benar menyokong apa yang dilakukan oleh ASEAN? Jika kita sendiri warga ASEAN tidak pernah menyokong apa yang dilakukan oleh ASEAN, siapa lagi agak-agaknya ASEAN ini harapkan? Ingat, warga kita, komuniti kita, visi kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Rosman Muhammad Razif yang berasal dan baru berusia 22 tahun. Dengan ASEAN Talk, beliau bertajuk pengurusan bencana dan bantuan kemanusiaan di ASEAN. Baik, Muhammad Rosman adalah seorang pelajar tahun kedua kejuruteraan mekanikal di Universiti Teknologi Petronas. Mempunyai hobi membaca dan juga melancong. Dan ketika ditanya destinasi ASEAN yang mana paling ingin dilawati, kata beliau Pantai Pink, Lombok, Indonesia. Saya pun cuba tengok
gambar-gambar pantai Ping. Sememangnya sangat menarik kerana kata beliau pantai itu mempunyai pasir yang berwarna merah jambu. Menarik bukan? Itu dia satu tempat yang, dan saya kira pasti banyak lagi tempat-tempat menarik di ASEAN yang boleh dikunjungi oleh kita semua.